أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam ruangan ini untuk bersama-sama untuk saya berkongsi tentang bulan Ramadan, tentang kehebatan bulan Ramadan kepada semua insyaAllah. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tuan-tuan dan puan satu tajuk yang amat hebat yang saya bagi tajuk sebagai dapat bulan Ramadan ini, dapat hidup di bulan Ramadan. Dapat hidup di bulan Ramadan ini merupakan satu rahmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, rakan-rakan YouTube semua yang mendengar ceramah tazkirah ini, alhamdulillah. Dapat melangkah tuan-tuan dan puan, untuk kita melangkah pada bulan Ramadan ini sebenarnya merupakan satu bulan rahmat. Allahu Akbar. Bulan Ramadan yang penuh dengan kerahmatan ini adalah satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kerana kita telah berada dalam bulan Ramadan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana para sahabat berdoa, para tabi'in dan kita semua bila masuk sahaja bulan Sya'ban, Allahumma barik ya Allah fi Ramadan, fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Ini 3 bulan, 2 bulan persediaan dia. Sahabat-sahabat ada yang bersedia pada bulan Safar lagi, subhanallah, untuk menyambut bulan Ramadan ini. Allahu Akbar. Kerana bulan Ramadan ini merupakan satu peluang yang amat bermakna tuan-tuan dan puan. Ramai juga orang yang tidak berpeluang dan tidak berkesempatan seperti kita ini, yang dapat hidup dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keampunan, penuh dengan kerahmatan, keberkatan ini, kerana mereka telah pergi ke mana? Mereka telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita hadiahkanlah Al-Fatihah untuk mereka. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jika kita menoleh ke belakang, di sebelah kiri ataupun sebelah kanan kita, siapakah di antara saudara mara, sahabat handai dan kenalan-kenalan kita yang ada pada bulan Ramadan ini? Siapa lagi? Kita tengok kiri kanan, kita tengok ke depan, kita tengok ke belakang. Siapa lagi yang tinggal sebenarnya? Sahabat-sahabat kita ini, tuan-tuan dan puan. Kerana umur kita ini makin lama makin meningkat, ya. Dan dengan kita kerana mereka ini telah pergi sebelum bulan Ramadan lagi, ataupun sebelum itu lagi, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke alam barzakh ini dan bersemadi di sana sehinggalah akan hari kebangkitan. Tuan-tuan dan puan, hayat manusia yang tuan-tuan dan puan bermula daripada alam roh, kemudian alam rahim. Alam rahim ini Allah maklumkan dalam Al-Quran cuma 9 bulan 10 hari. Yang lebih itu Allahu a'lam bisawab, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke muka bumi ini tuan-tuan dan puan, ada yang umur paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kemudian paling lama lagi apabila berada di alam barzakh, sebab akan berlaku hari kiamat, akan berlaku hari kebangkitan. Di antara hari kebangkitan itu untuk ke hari hisab misalnya, masih jauh perjalanan kita tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu perjalanan untuk hisab, dan berada di masa hisab itu, berada di padang mahsyar itu lagi lama tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Dan kehidupan kita yang kekal abadi ialah sebagai seorang mukmin di syurga Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan kembali ke bumi lagi.
ataupun ke dunia lagi. Kita akan terus berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kekal abadi di dalam, penuh dengan penyiksaan, menghirup dan mengeluarkan dan mengeluh, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sengsara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka tidak lagi mempunyai peluang untuk kita. Mereka ini tidak ada peluang, tuan-tuan. Tuan-tuan apabila berada di alam barzakh, kita tidak ada peluang lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, mereka ini tidak dapat beribadat atau mendapat ganjaran pahala lagi daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Karena apabila mati sahaja anak Adam, tuan-tuan dan puan, untuk hidup kembali adalah mustahil, dan tidak ada rezeki lagi untuknya. Allah tidak akan berezeki untuk dia lagi, walaupun dia hidup kembali. Jadi tuan-tuan puan yang rahmati Allah sekalian, akan sama mereka ni, mereka tidak dapat beribadat atau mendapat ganjaran pahala berganda seperti kita yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan ini. Alhamdulillah. Kalaulah sahabat-sahabat kita yang berada di alam barzakh itu dapat menyampaikan pesanan kepada kita, orang yang sudah meninggal ini, dia mau pesan kepada kita balik, dia bangun balik, dia pesan. Apakah dia mau pesan, tuan-tuan? Pastilah dia akan bagi tahu, sudah pasti mereka akan berpesan kepada kita. Rebutlah peluang Ramadan, rebutlah peluang Ramadan ini, Ramadan ini amalannya berganda, subhanallah. Beribadahlah karena ganjarannya amat besar. Allahu Akbar. Sebab kenapa mereka sudah melaluinya. Jadi Salman Al-Farisi, tuan-tuan dan puan, telah menceritakan bahawa pada akhir bulan Ramadan Sya'ban, Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat mengenai kelebihan bulan Ramadan. Salman Al-Farisi kan seorang sahabat Rasulullah SAW. Antaranya bulan yang penuh dengan keberkatan kerana ada padanya malam Lailatul Qadar. InsyaAllah Lailatul Qadar ini untuk dibahaskan dari panjang lebar. InsyaAllah saya akan bahaskan bila sampai masanya. Satu amalan wajib yang bagaikan melakukan 70 kali amalan wajib di bulan lain. Allahu Akbar. Bayangkanlah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu ayat surah Al-Qadar, ya. Allahu Akbar. Dan pada bulan bersedekah karena memberi makan, berbuka kepada orang yang berpuasa akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, dan berbagai-bagai lagi kelebihan. Subhanallah, inilah kelebihan dalam bulan Ramadan. Oleh itu rahmat di bulan Ramadan ini sangat banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah, itu Tuhan kita. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan beramal soleh. Kita kena jadikan diri kita ini orang yang beriman dan juga beramal soleh. Dalam surah Al-Asr Allah bagi tahu semuanya rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Semua insan ini, yang bernama manusia ini, dalam keadaan kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang-orang yang beramal soleh, orang beriman dan beramal soleh. Sebab mereka tahu bila mana dia kena jadi beriman dulu, kemudian beramal soleh. Amal soleh itu perempuan buat baik. Bukan buat baiklah. Di antara rahmat bulan Ramadan ini yang pertamanya merapatkan hubungan. Kita kasih rapat begitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba dan sebagai seorang Rabb, Tuhan. Yang mana pada siang harinya kita berpuasa. Manakala pada sebelah malamnya pula kita tekun mengerjakan salat tarawih, salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat malam, tahajud dan sebagainya. Bukan itu saja, kita juga rajin membaca Al-Quran, berzikir dan seumpamanya. Subhanallah. Amalan-amalan itu ataupun amalan-amalan yang kita lakukan ini mendekatkan diri seorang hamba kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merapatkan hubungan sesama manusia. Kita mesti rapatkan hubungan kita sesama manusia, yaitu pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, nama pun rahmat, bukan penyanyi rahmat tu. Pada bulan yang penuh dengan kerahmatan ini kita diwajibkan untuk membayar apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah jangan lupa, ya. Kalau di Sabah tahun ini 7 ringgit 2021 ni.
Untuk apa itu? Sebagai pelengkap kepada puasa. Zakat fitrah ini sebagai melengkapi kita punya puasa ini. Kalau puasa tidak bayar zakat fitrah, macam sia-sia lah. Zakat ini dia akan kasih tunai terus. Zakat ini diberikan kepada orang miskin. Allah Akbar, penting ya kan. Ini namanya fitrah lah. Zakat ini walaupun sekadar satu gantang beras atau senilai dengannya menggunakan duit, boleh, akan dapat menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Maknanya Allah SWT menetapkan kita ini bagi menolong fakir miskin ini. Manakala dengan berpuasa kita dapat menyelami kesusahan dan kelaparan. Puasa kita menyelami apa itu lapar, apa itu susah yang dialami oleh fakir miskin. Ya. Yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan rohani. Roh, namapun roh. Roh ini tuan-tuan dan puan, badan kita ini dia tidak akan bergerak tanpa ada roh. Dia masih ada roh. Allahu Akbar. Jadi meningkatkan kekuatan rohani. Dalaman, walaupun orang-orang yang berpuasa akan merasa lemah dari sudut fizikalnya, yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum kan, masihlah lemah dari sudut fisikal. Namun rohani orang yang berpuasa itu akan bertambah kuat. Coba kita lihat kepada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan apa itu, mereka ini berpuasa, ada yang 3 hari berpuasa kan, untuk menguatkan dia punya kekuatan rohani. Kejayaan mengekang tuntutan hawa nafsu, tuan-tuan dan puan, khususnya makan dan minum serta ataupun semata-mata memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam puasa ini bukan setakat kita menjaga makan dan minum, kena juga jaga panca indera ni. Tangan, kaki, mulut, lidah, hidung, mata, telinga, dan fikiran kena positif. Allahu Akbar. Kena jaga semua tu. Serta perkara-perkara yang kita kena jaga juga lah, daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Allahu Akbar. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ini tuan-tuan banyak. Sudah dikeluarkan. Kalau macam di Malaysia ni, jabatan mufti biasanya sudah keluarkan lah. Ada yang membatalkan, ada yang contohnya kalau derma darah, batal lah puasa. Derma darah ni. Ataupun apa lagi ya? Menggunakan inhaler ni, orang-orang yang kekurangan nafas oksigen ni, kan, inhaler batal ke puasa, kan, boleh rujuk di jabatan mufti semua, di laman web lah sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dari samping dia boleh puasa juga tadi kan meningkatkan rohani itu, kita jugalah kita menandakan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat semua ini adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tunduk kepada Allah adalah jiwa yang diyakini kuat, utuh. Allahu Akbar. Oleh itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, gunalah peluang kita pada bulan Ramadan ini untuk kutip ataupun kumpul dan mencari pahala sebanyak-banyaknya sebagai bakalan kita di hari akhirat. Allahu Akbar, insyaallah. Mari kita sama-sama memperbanyakkan amal ibadah kita lah pada bulan Ramadan ini, dan janganlah buat perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala. Ada juga perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala. Tidak batal puasa kita, tapi pahala kita akan jadi berkurang. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya macam ini saja. Ada yang berpuasa ini, tapi dia cuma dapat lapar dan dahaga. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Sebab tidak menjaga panca indera dia ini. Kalau mulut yang cakap yang sekadar saja cukup. Banyakkan berzikir, banyakkan nasihat, banyakkan pesan-pesan yang bagus, insyaAllah. Banyakkan perkongsian yang bagus. Guna mulut, guna lidah ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian,
marilah kita paksakan diri kita untuk menjadi sesuatu itu budaya. Kita mesti paksa diri kita nih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Paksa ambil wudu pun dapat pahalaan. Baca Quran lagi lah banyak dia punya pahala. Allahu Akbar. Mohonlah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kurang dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.